Bismillah. Boleh nanti mengejut ya. Landing mengejut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, anak-anak dan adik-adik semua boleh ikut ustaz? Boleh? Okey, tengok ustaz buat tangan macam mana. Kita nyanyi sama-sama. Kita nak perbanyakkan selawat malam ni, boleh? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok ustaz, saya follow Allahumma salli ala. Dapat? Tangan macam ni, tengok tangan ustaz. Tangan macam tu. Macam pegang tiang. Boleh? Tak buat. Orang nak tunjuk saja. Sabar. Semangat no? Sat no? Okey. Bagus. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Kepala lenggok sikit. Boleh adik-adik? Boleh? Okey. Amboi lain clear Okey, ready? 1, 2, 3. Allah, semua sama. Tadi semangat sangat. Okey, tangan ikut ustaz. 1, 2, 3. Allahumma. Semua kuat sikit. Salli ala. Ibu-ibu support sekali. Sayyidina. Tangan di dada. Al-Mustafa. Dapat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh? Kena berlatih gaya. Ready? 3, 4. Go. 3, 4. Allahumma semua salli ala sayyidina. Lagi al-Mustafa. Tak kuat suara. Allahumma. Sambung. Salli. Cantik. Allah al-Mustafa. Lagi Allahumma. Semua salli ala sayyidina al-Mustafa. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Las. Allah salli. Allah sayyid. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey ibu-ibu, ustaz hilang terus ikut doktor makcik. Awak tak buat daripada muda-muda dulu? Dah mereka baru panggil. Kalau tahu ni ustaz kami main lama dah hilang sikit lutut punya, selawat je ubat dia no? Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah yang insya-Allah terima kasih kerana masih setia bersama dalam rancangan Pematang Pauh berselawat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, satu hari Imam Malik disebut dalam kitab riwayat Hayatul Kehidupan. Imam Malik ni siapa? Guru kepada imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Satu hari tuan-tuan, Imam Malik ni berguru dan bertalaki dengan guru-guru di Madinah, dan dia duduk lama sallallahu alaihi wasallam dan maqam dan wafat di Madinah. Ketika Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi, zaman tu Masjid Nabawi yang kita pi ni, siapa yang pernah pi umrah angkat tangan? Dah pernah sampai? Siapa yang nak pi umrah ikut ustaz tahun ni angkat tangan? Siapa nak ikut ustaz pi umrah tahun ni angkat tangan? Masya Allah. Tak semangat. Siapa ikut ustaz nak pi umrah angkat tangan? Okey, anak-anak dan adik-adik semua ikut ustaz. Mak, kuat-kuat. Mak, ayah, kami nak ikut ustaz pi umrah. Mak ayah tak payah, jaga rumah elok-elok, duk diam-diam, jangan buah-buah, siram pokok bunga, tidur awal, jangan duk main phone sangat,
Amin ya rabbal alamin. Okey, betul nah. Okey, mudah-mudahan doa kita tadi Allah pilih semua insya-Allah akan menjadi jemaah umrah ustaz. Boleh? Balik malam ni packing baju siap-siap. Tunggu ustaz telefonnya terus pergi airport. Boleh? Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu hari boleh ustaz sambung cerita? Okey, sekarang mulut tutup. Ada masa kita nyanyi sama-sama, ada masa kita bergembira bersama, ada masa dengar elok. Okey, kita beradab pada Rasulullah. Satu hari Imam Malik ketika bertausiah kepada anak-anak murid di Madinah ni tuan-tuan, zaman Imam Malik ni dia punya tiles, dia punya lantai Masjid Nabawi tidak seperti kita hari ni yang penuh dengan marble dan tiles yang penuh dengan sejuk. Yang penuh dengan sejuk, yang penuh dengan tenang, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kapet hijau dan merah. Hari ni kalau siapa yang duduk di Masjid Nabawi ketika beriktikaf di Masjid Nabawi, dia lebih tenang berbanding duduk di Haram, di Masjidil Haram. Masjidil Haram ni Masjidil Haram dia serabut, tapi duduk di Masjid Nabawi ni dia punya tenang sebab kita tidur dengan Nabi. Ayat yang sering kali saya guna ketika bawa jemaah tuan-tuan, ketika tuan-tuan makan di Madinah, tuan-tuan makan dengan Nabi. Ketika tuan-tuan berjalan di Madinah, tuan-tuan berjalan dengan Nabi. Ketika tuan-tuan solat di Madinah, tuan-tuan solat dengan Nabi. Ketika tuan-tuan senyum di Madinah, tuan-tuan sedang senyum dengan Nabi. Apa saja perbuatan fi'li kita di Madinah tuan-tuan, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu feeling dia. Jadi Imam Malik ketika satu hari bertausiah kepada anak murid dia tuan-tuan, tiba-tiba muka dia biru. Ni tengah-tengah ceramah, tengah-tengah tausiah ni di Masjid Nabawi, masih lagi pelepah tamar tiang Masjid Nabawi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiba-tiba muka biru ni seolah-olah menahan sakit, dan memang sakit. Dan anak murid dia kelihatan kehairanan pasal apa Imam Malik ni sedang menahan sesuatu ni sampai nak pingsan, biru muka, tapi dia tetap meneruskan tausiah. Sehingga kan tuan-tuan berakhir majlis. Berakhir tausiah, maka anak murid, ya wahai guru kami Imam Malik rahimahullah ta'ala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tadi sewaktu engkau menyampaikan tausiah di Masjid Nabi ini, kami menyaksikan muka engkau biru kebiruan, biru kehitaman, macam orang sedang menimpa dan sedang mengerang kesakitan. Tapi engkau tak bunyi tak bunyi apa, tapi muka engkau nampak engkau sedang sakit. Engkau meneruskan tausiah dan tazkirah pada kami tentang baginda Rasul. Apa yang sedang engkau tanggung wahai guru? Sangat menakjubkan jawapan daripada Imam Malik. Dia kata apa? Ketika aku bagi tausiah pada kalian tadi, aku disengat oleh kala jengking. Sebab apa? Sebab tanah Masjid Nabawi masih pasir, bukan seperti marble yang kita tengok hari ni, bukan seperti kapet hijau ataupun kapet merah yang kita duduk pergi Masjid Raudhah. Tuan-tuan, ketika duduk di tanah macam ni, berduduk tak kaki ni, memang dia pijak terus, tak ada lantai, tak ada apa yang menghalang, pijak terus pasir. Dan ketika itulah tuan-tuan, kalau macam bila pijak pasir, macam-macam binatang makhluk ada di bawah tanah. Dan dalam riwayat mengatakan tuan-tuan, mana-mana ustaz dan asatizah dan tok guru, alim ulama yang sampai di Madinah sebut cerita tentang Nabi, mesti akan disengat. Rupanya tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan binatang pun pantang dengar nama Nabi, mereka akan keluar. Sebab apa? Sebab mereka pun nak selawat, nak dengar cerita tentang kemuliaan Nabi, nak tumpang walaupun cara binatang. Sebab sampai terpaksa sengat manusia. Semua keluar kalau jengking lipan bara. Sebab apa? Semata-mata nak dengar ni, kami tumpang duduk. Binatang di Madinah tuan-tuan, binatang yang paling mulia lah kita kata, sebab mereka tumpang duduk dengan Nabi. Bawah pasiak Masjid Nabawi ada makhluk yang kami tumpang. Weh, hampa kala jengking Madinah kata, dekat kala jengking Mantampau. Weh, hampa wahai kala jengking Mantampau, hampa ni walaupun sengat hampa mungkin lagi berbisa, kami ni, kami duduk dengan Nabi kot, kami lagi mulia. Mereka claim.
makhluk-makhluk yang kadang-kadang terawal masuk syurga berbanding kita. Jadi bila Imam Malik tuan-tuan kena sengatan berbisa, apa yang berlaku? Dia tahan sakit demi cinta pada baginda Rasul. Kecintaan Imam Malik mengatasi kesakitan. Yang ni ayat mahal. Tuan-tuan boleh ambil ayat saya ni. Kecintaan pada baginda Rasul mengatasi kesakitan. Kecintaan kepada baginda Rasul mengatasi kelaparan. Ni tuan-tuan yang main yang tak makan lagi, sanggup tunggu sampai hujung sebab apa? Cinta punya pasal pada Nabi. Sampai kami terlupa, kami tak makan. Kecintaan melupakan kami kepada keduniaan, kelaparan, kedahagaan. Itu baru betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan ibu dan ayah, sehingga kan Imam Malik kata apa? Nak tahu tak kenapa aku tahan? Sebab ketika aku sembang, aku tausiah, aku cerita tazkirah tentang Nabi, seolah-olah aku sedang berada di hadapan Nabi. Aku sedang sembang dengan Nabi ini. Takkan aku nak tinggal macam tu? Tuan-tuan boleh faham tak kenapa Imam Malik tak tinggal majlis? Kenapa dia tak berhenti ketika dia disengat bermatang bermisa? Sebab dia sedang duduk bersama Nabi. Dia sedang sembang pasal Nabi ni. Nabi duduk depan mata. Takkan aku nak tinggal? Bayangkan adik-adik, cikgu sembang dengan kita, tiba-tiba kita belah macam tu. Ayah tengah sembang dengan kita belah macam tu. Apa ayat yang sesuai kita kata? Ayah sembang tak habis lagi, kita belah macam tu. Kita kata apa? Punya biadab, punya kurang ajar. Itu ayat kita hari ni kan. Mak duk sembang dengan hang belah macam tu je. Mak kata betuah punya budak. Mak takkan sebut kurang ajar. Marah mak pun dia tetap akan betuah punya budak, bagus punya budak, tapi tengah marah. Tu ayat mak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku ketika itu? Imam Malik kata apa? Aku sedang berhadapan dengan baginda Rasul, tak tergamak dan tak sanggup aku untuk memberhentikan majlis sebab aku tidak beradab pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku teruskan tausiah aku walaupun dalam keadaan menahan sakit kebiruan. Muslimin dan muslimat, maka itu nak cerita Imam Malik yang tak sampailah level-level kita tuan-tuan. Maka kecintaan pada baginda Rasul sehingga kan dia tak boleh bergerak dan berganjak. Cinta dia mengatasi kelaparan dan kesakitan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah makhluk yang paling rindu pada Nabi? Siapakah makhluk yang paling sebut nama Nabi? Siapakah makhluk yang paling tak boleh lupa pada Nabi walau sesaat? Jawapannya tuan-tuan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Ruhiqul Makhtum diceritakan antara makhluk yang paling tak boleh lupa Nabi walau sesaat ialah Gunung Uhud. Allazi yuhibbuna wa nuhibbuh. Nabi kata Uhud ni ahli syurga. Siapa yang pernah pergi Madinah, tuan-tuan keluar dari pintu 338 dengan pintu 339, belah kanan ada Andalus Hotel. Keluar pintu 1921, jalan sampai dekat gate belah kanan Andalus. Tuan-tuan menghadap Uhud. Jalan kaki orang lelaki standard size macam saya 15 minit, 20 minit sampai Uhud. Nabi hari-hari tuan-tuan pijak Uhud, dan Uhud adalah antara lima ahli syurga yang diawalkan di dunia. Sebab tu saya kalau buat jemaah umrah lelaki malam, saya kata apa, Pak Long, Pak Cik, abang-abang yang lelaki ikut saya. Malam kita nak pergi bicara dengan ahli syurga. Naik atas bukit Uhud yang jarang travel buat, jarang Muntawif bawa. Ini hanya inisiatif Muntawif, tak ada dalam itinerary, tak ada dalam jadual. Hanya untuk tambahan siapa nak follow malam. Naik atas Uhud ada spotlight malam, boleh shoot video, menangis di atas bukit Uhud. Benda kita buat, benda yang Nabi buat. Sehingga kan tuan-tuan satu hari Nabi duduk mengatur operasi ketenteraan dan dakwah di mana? Di Masjid Nabawi. Lebih kurang hanya tak sampai 2 kilo kita kata. Sehingga kan terdengar satu tangisan. Makin lama makin panjang, makin lama makin kuat. Nabi tengok kiri kanan tuan-tuan, dan meriwayat mengatakan tak jumpa kanak-kanak yang menangis. Suara siapakah itu? Suara siapakah itu? Milik siapakah tangisan itu? Nabi tengok kiri kanan, suara budak tak ada.
Ringkaskan cerita tuan-tuan, akhirnya rupanya Allah mewahyukan kepada Nabi, suara tangisan itu datangnya daripada Uhud. Menangis Uhud. Siapa yang pernah follow konsert Untukmu Rasulullah live, saya di Paksi tempat Ustaz Lah dalam beberapa tahun yang sebelum Covid. Ini penceritaan detail dekat YouTube pun ada, tuan-tuan boleh dengar cerita Uhud ni. Nabi tak pernah tinggal Uhud. Satu hari Nabi tinggal hampir seminggu. Sebab apa? Sebab sibuk menguruskan dakwah dan operasi tentera. Ketenteraan di Madinah tak dan pi bukit. Sehingga kan tuan-tuan, gunung Uhud teriak sebab Nabi tak mai. Padahal Masjid Nabawi dengan Uhud tu hanya 2 kilo. Tak sampai 2 kilo. Bukan aku tak ingat wahai Uhud, aku sibuk menguruskan pentadbiran negara. Sehingga kan bila teriak dan tangisan tak berhenti, Nabi jalan kaki naik atas gunung Uhud tuan-tuan. Ketika itu berlaku dalam riwayat mengatakan gunung Uhud bergoyang dan bergoncang, tanda rindu nak bercakap dengan Nabi. Akhirnya ketika Nabi nak turun, gunung Uhud berjalan merapati dan Nabi follow nak balik ke Masjid Nabawi. Kalau Nabi tak pujuk tuan-tuan, Uhud akan duduk sebelah makam Nabi hari ni. Tapi hari ni Uhud duduk depan Masjid Nabawi, lebih kurang 2 kilo. Tapi kalau tidak kena Nabi pujuk, wahai Uhud, berhentilah engkau menangis. Aku janji, aku akan mai hari-hari, aku akan usap, aku akan pijak engkau, aku akan berdiri atas dirimu wahai Uhud. Yang penting dengan syarat engkau berhenti menangis. Disebabkan Nabi pujuk tuan-tuan, Uhud berhenti menangis. Nak abang kata apa? Sekeras-keras batu Uhud, lembut bila dia cinta bab rindu pada Nabi, dia lagi lembut. Selembut-lembut jasad kita, kerasnya hati kita sampai tak ada rindu pada Nabi. Saya ulang. Sekeras-keras Uhud, sekeras-keras batu, tapi bab cinta Nabi, dia lebih lembut. Uhud lebih lembut. Tetapi selembut-lembut jasad kita umat Muhammad, kerasnya hati kita sampai jarang, kadang-kadang jarang selawat sebut nama Nabi walau sehari. Boleh faham tuan-tuan? Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini boleh memberikan kita, jentikan sekali lagi pencerahan untuk dalam bawa hati. Betul-betul aku rasa malu pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sehari tak sebut nama Nabi. Wallahu taala a'lam.